Ramai nyawa terkorban akibat daripada kajian mengenai cecair radioaktif plutonium yang disuntik pada manusia yang dijadikan bahan kajian. Assalamualaikum guys, bertemu aku lagi dalam rancangan Nengok TV. So, hari ni 5 kajian saintifik paling mahal. Sains dan penyelidikan sentiasa membuka jalan untuk dimensi baru pada masa hadapan. Beberapa tahun yang lalu, tiada siapa yang menyangka hakikat bahawa telefon adalah lebih daripada sebuah peranti mudah alik. Bukan sekadar hanya menghubungkan dua orang secara lisan, setiap hari terdapat beberapa inovasi dan ciptaan baru yang boleh membawa manfaat kepada manusia dan kehidupan di sekeliling kita. So, jom 5 kajian saintifik paling mahal pernah dibuat. Nombor 5. ITER dikenali sebagai International Fusion Experiment. Ini pada asalnya dibiayai pada tahun 2006 dengan kos perjanjian sebanyak $12.8 bilion. Merupakan sebagai salah satu projek antarabangsa dan dibiayai oleh Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat, China, India, Jepun, Rusia dan Korea Selatan. Kesatuan Eropah membayar 45% daripada kos dan Amerika Syarikat telah menyumbang kira-kira $2.4 bilion kepada projek ni lah. So, bila projek tu dah siap, ia akan menjadi tempat eksperimen fizik plasma kurungan magnet terbesar di dunia. Nombor 4. Nombor 4. Projek Manhattan. Ia bermula pada tahun 1939 sebagai program penyelidikan kecil tetapi berkembang sehingga 130,000 orang pekerja dalam perlumbaan sengit untuk mencipta senjata nuklear. Ia terbukti berjaya dengan cara yang mengerikan. Bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepun membunuh beribu-ribu orang awam yang tidak berdosa. Peristiwa ini juga antara penyebab Jepun menyerah diri dalam Perang Dunia Kedua. Projek Manhattan juga menyebabkan ramai nyawa terkorban akibat daripada kajian mengenai cecair radioaktif plutonium yang disuntik pada manusia yang dijadikan bahan kajian. Projek Manhattan juga boleh dikategorikan sebagai 5 eksperimen kejam yang pernah berlaku ataupun yang pernah dilakukan terhadap manusia. Nombor 3. Nombor 3. Stesen Angkasa Antarabangsa. Pembinaan ISS bermula pada tahun 1998 dan ia telah diduduki secara berterusan oleh penyelidik sejak tahun 2000. Jumlah kos pembinaan ISS adalah sekitar $150 bilion. Mengorbit bumi sekitar 16 kali sehari, 218 perjalanan kaki angkasa telah dilakukan dari stesen angkasa seperti yang dilaporkan pada Ogos 2009. Stesen angkasa antarabangsa ialah reka bentuk terbesar yang dimiliki manusia yang diletakkan di angkasa. Usaha bersama antara 16 negara ni merancang pelbagai projek jangka masa yang sangat panjang, termasuk penyiasat kesan mikrograviti ke atas badan manusia dan pelbagai lagi kajian yang lain. Penyelidikan yang dilakukan di stesen angkasa antarabangsa bukan sahaja bermanfaat untuk angkasawan, tetapi kepada manusia di bumi juga. Sebagai contoh, tahun ni angkasawan menemui cara untuk memerangi kehilangan tulang di bumi melalui penyelidikan mereka tentang cara membina semula tulang sendiri sebaik saja mereka kembali ke bumi. Nombor 2. Manusia ke bulan. Kos misi menghantar manusia ke bulan ini menggabungkan kos program Apollo $148 bilion pada 1961 sehingga 1975. Seterusnya, mereka meletakkan orang di bulan dengan projek Gemini $8 bilion 1965 hingga 1966 yang membantu membangunkan teknik penerbangan angkasa yang digunakan oleh Apollo. Dalam kemuncak perlumbaan angkasa lepas, bajet NASA mencapai kemuncak 6 bilion pada tahun 1966 dan 39 bilion pada tahun 2008.
iaitu 2% hingga 4% daripada hasil cukai Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ketika tu sangat terdesak untuk menghantar manusia ke bulan kerana bersaing rapat dengan pihak Kesatuan Soviet. So Amerika Syarikat ni dia macam Mr. Rastogi dalam cerita Three Idiot tu. So tambahan lagi, Soviet ketika tu sudah agak terkehadapan kerana program Sputniknya adalah yang pertama melancarkan satelit ke orbit. Nombor 1. Nombor 1. Program kapal angkasa. Program angkasa lepas yang diumumkan pada tahun 1972 oleh Presiden Richard Nixon ketika itu, kini telah terbang ke angkasa 132 kali sejak penerbangan pertama Columbia pada April 1981. Program ni sangat berguna walaupun dua bencana yang meragut nyawa 14 angkasawan mengaburkan kejayaan yang dikecapinya. So disebabkan kejayaan itu, 14 angkasawan yang mati tu orang tak nampak sangat. Program ini telah dihentikan dan digantikan dengan kapal baru dipanggil Orion. Orion dikatakan mampu bertahan selama 21 hari tanpa singgah di dok. Ia dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk memudahkan angkasawan membuat kerja mereka. So guys, itu saja untuk hari ini tentang 5 kajian saintifik yang paling mahal. So apa-apa pun aku nak minta maaf kalau aku ada salah pertuturan ke salah bagi info korang, harap dimaafkan. Jangan lupa komen juga kat bawah tentang kajian-kajian yang korang tahu tentang dekat atas ni lah. So apa-apa pun kajian-kajian ni pun dibuat pada masa-masa sebelum ni. Zaman Firaun pun dah ada orang buat kajian juga. So apa-apa pun jangan lupa like, subscribe, share video ni guys. Jangan lupa tengok aku untuk lain video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.